واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjat kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 1 hari bulan 9 2021 bersamaan dengan 23 Muharram 1443. Kita dapat mulakan pengajian kita surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas iaitu surah yang ke-28. Surah yang ke-28, juzuk yang ke-20. Surah 28, juzuk yang ke-20. Dalam surah ini panjang pula kita akan bincang tentang kisah-kisah beberapa orang Nabi, khususnya kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam diulang balik dalam surah ini dari seawalnya, dari kecil lagi, sebelum lahir lagi. Baik para pelajar sekalian, sebelum kita mula penjelasan, kita pergi kepada bacaan ayat. Ayat yang kita sempat baca untuk kali ini insya-Allah bermula daripada ayat pertama sampai kepada ayat yang ke-6. Ayat pertama sampai ayat 6. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 823. 823. kisah-kisah telah
telah dialami oleh Nabi Musa alaihissalam disebutkan pada ayat 25. Lafaz al-qasas ayat 25, falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasas. Bila Nabi Musa sampai ke Madian, dia jumpa dengan pakcik dia, Ar-Rajulus Salih. Ada yang kata Nabi Shu'aib, kan? Maka dia menceritakan kepada pakcik ma laqiyahu fi Misra, kisah yang dia terjadi di Mesir. Kata di para ulama, la yu'rafu li hadhihi surah ismun akhar. Tidak dikenali bagi surah ini ada nama lain, satu namanya Al-Qasas. Ambil daripada ayat 25 itu, Al-Qasas. Kata di Ibnu Ashur, kata apa? Falamma huqiya fi surah, apabila diceritakan dalam surah ini apa yang diceritakan oleh Nabi Musa, maka surah ini dipanggil Zata Qasasin. Zata Qasasin li hikayati qasas. Mari kita ni Zata Qasasin li hikayati qasas. Nama surah ini diambil daripada beberapa cerita, hikayat daripada cerita. Kan Nabi Musa cerita balik kepada pakcik apa yang berlaku kepada dia di Mesir. Maka pakcik dia kata, najauta minal qawmi zalimin. Selamat di negeri lain ni Musa. Ni negeri lain, di bawah pemerintahan mentadbir dan orang lain. Orang Mesir tak boleh kacau sini. Dan terdapat juga ba'dul asar, asar daripada Ibnu Abbas yang menyebut nama Al-Qasas, dan juga daripada Abdullah Ibn Zubair menyebut nama Qasas. Kerana itu kita bagi tahu kepada para pelajar bahawa Al-Quran ini memang turun dia munajjaman, berperingkat-peringkat, tetapi susunan dia tauqifi. Apa makna tauqifi? Nabi yang atur. Nabi kata ayat ni letak di sini, ayat ni letak di sini, letak di sini. Kemudian bila mari bulan Ramadan, Jibril datang, Nabi kita mudarasah, baca balik Quran daripada awal yang sudah turun sampai kepada yang masih ada. Susunan dia tu tauqif. Maknanya Nabi baca yang sudah ada, diperakui oleh Jibril sebagai pembawa wahyu. Itu dipanggil tauqifi. Mana tak bukan kita boleh suka-suka, elak. Dia sudah ada susunan. Baik, bayanu al-Makki wal-Madani. Penjelasan tentang kedudukan surah ini turun di mana? Surah ini turun di Makkah. Suratul Qasas Makkiyatun. Makkiyah. Ada juga ulama kata kecuali satu ayat turun di Juhfah. Juhfah ni satu di Miqat, tengah jalan lagi Mekah tu, tepi laut, dipanggil Juhfah, iaitu ayat innal ladzi farada alaika al-Quran la radduka ila ma'ad, ayat 85. Ada kata Makkiyatun kecuali ayat 52 sampai 55, Famadaniyatun. Wallahu alam. Yang pentingnya para ulama hampir ittifaq mengatakan surah ini Makkiyah. Kalau kata turun di Juhfah tadi, sewaktu Nabi kita keluar nak pergi ke Madinah, hijrah, logik lah. Wallahu alam. Baik, bilangan ayat berapa? Mengandungi 88 ayat. 88 ayat. Baik, kita pergi kepada maqasidus surah, objektif surah ini. Objektif surah ini apa dia? Seperti biasalah, surah-surah yang turun di Makkah, maka dia banyak menceritakan tentang tauhid, tentang kisah-kisah orang dulu untuk nak menenangkan hati Nabi. Baik, kesimpulan,
taqwiyatu azaimihim, nak menguatkan keazaman mereka untuk berdepan dengan sebarang ujian, wa tabshiruhum bi anna al-'aqibata lahum, dan nak menyatakan bahawa kamu sabarlah di peringkat awal susah-susah, nanti kamu akan menang. Sebagaimana Musa menang, Nuh menang, Lut menang. Semua nabi-nabi sudah melalui proses perlawanan dengan kaumnya dan akhirnya mereka yang menang. Maksud matlamat yang ketiga, at-tawadhu lillah. Kita diminta supaya bersifat tawadhu, merendah diri kepada Allah, dan serahkanlah segala urusan kita kepada Allah. Bila setelah kita berusaha menggembeling tenaga, bermati-matian mempertahankan kebenaran, apa yang jadi lepas pada itu, tawakalna ala Allah. Baik, dalam surah ini ada 7 poin yang besar. Sebelum saya baca poin ini, lebih dulu kita balik kepada pimpinan Ar-Rahman. Tuan-tuan tengok pimpinan Ar-Rahman yang Jawi muka surah 822, dia tulis intisari kandungan surah. Ini kita baca, saya bacalah, nanti kita khulasahkan dalam kitab Al-Muharrar. Intisari kandungan surah ini menerangkan kebenaran Al-Quran dan kandungannya yang jelas nyata. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal Nabi Musa alaihissalam yang telah lalu zamannya, lalu menerangkan nikmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda dengan nikmat yang tersebut dapat menceritakan perkara-perkara ghaib itu sedang ia tidak ada di tempat berlakunya peristiwa. Nabi Musa menerima wahyu di Gunung Tursina, juga tidak menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala sendiri, dan tidak pula mempelajarinya dari sesiapa pun. Nabi boleh cerita detail apa yang berlaku kepada Musa, nabi-nabi yang lain, sedangkan kita waktu itu masih di alam zuriat. Nabi masih di alam zuriat, belum ada. Yang pertama. Yang kedua, Nabi pun tidak saksi benda itu berlaku depan mata dia. Yang ketiga, Nabi tak pernah belajar dengan ahlul kitab mana-mana guru. Bila Nabi cerita benda betul, maka itu dia panggil mukjizat, wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Jangan pula geng-geng makrifat ambil hadis ni. Dia kata Nabi pun tak ada guru, apa dengan kita? Itu geng karut nama dia tu. Geng-geng makrifat lah, makrifat semua jadi berlaku tu. Kan? Sekarang ni timbul macam-macam ni. Orang dengan mimpinya, orang dengan tak payah kono-kono geng makrifat ni, geng yang beramal dengan Quran. Kita yang ahli sunnah ni, dia kata ia merubah Quran macam-macam dengan tafsiran ayat dengan kepala otak dia. Kita kata ini cukup besar. Mudah-mudahan pihak yang bertanggungjawab, pejabat agama, akan ambil tindakan kepada golongan ini, kerana memesongkan umat, memeningkan kepala. Baik, Nabi SAW dia tak belajar. Sebab apa tak belajar? Allah nak sekat daripada orang tuduh Nabi, dia pandai sangat lah, sebab dia ni banyak study, kuat kaji, mengembara sana sini, jadi dia adalah ilmu lah. Nabi tak baca, tak menulis. Maklumat yang datang dia semata-mata wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Baru kita nampak. Baik, kemudian diterangkan, meskipun kandungan kitab suci Al-Quran itu tidak diturunkan dengan sekaligus, bahkan ia diturunkan sedikit demi sedikit dan berhubung di antara satu dengan lain, dengan berisi dan bukti, dengan berisi hukum-hukum dan keterangan, nasihat-nasihat dan pengajaran, kisah-kisah dan misal perbandingan, selain daripada dalil-dalil dan bukti yang menegaskan dasar tauhid dan kebenaran rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla, maka tiap-tiap bahagian Al-Quran yang diturunkan itu
patut bagi golongan kafir musyrik memilih jalan yang salah dan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jangan. Ini tidak pula bermakna bahawa seseorang itu dikendaki jangan menggunakan akal fikiran. Tak boleh fikir ke? Lah, tak fikir. Dan kegiatan usahanya. Tetapi maksudnya adalah ia menerima apa yang berlaku sesudah ia mencurahkan segala daya upayanya memikir, mentadbir dan memilih dengan tenang hati serta berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Bahasa ahli bina kita ni bulat-bulat semua. Mana kalau suruh diri kat bulat, mana orang panggil. Kerana kewajipan seorang ialah berusaha sekadar daya upayanya dan kesudahannya terserah kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh kerana golongan hartawan dari kaum kafir musyrik yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam terdorong melakukan tentangan itu kerana terpedaya kepada kekayaan mereka, maka Allah Ta'ala menceritakan kisah Qarun yang kaya raya dan lebih besar kekayaannya daripada kekayaan mereka. Kalau mengkata kaya, Qarun kaya lagi. Tetapi Qarun yang zalim itu akhirnya dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla bersama-sama dengan segala harta kekayaannya. Ditegaskan pula, adalah seseorang itu berusaha mencari dengan harta kekayaan yang telah dilimpahkan oleh Allah Ta'ala kepadanya untuk mendapat amal-amal kebajikan yang mendatangkan pahala dan membawa kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Dalam pada itu, janganlah ia melupakan bahagianya dalam dunia. Mana kita dah ambil akhirat, dunia ni kita kena kira juga sebab kita duduk di sini untuk merasai kesenangan sebelum dapat merasai kesenangan yang kekal di akhirat. Surah Al-Qasas ini diakhiri dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpaksa keluar berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah dalam keadaan bimbang, cemas, dihalau dan dikejar. Lalu turun firman Allah Ta'ala untuk beri semangat kepadanya dengan menegaskan, innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Bahawa Allah yang menurunkan Quran kepadanya dan memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya membaca dan mengamalkan kandungan Al-Quran yang mulia itu, sehingga Nabi dihalau keluar dari bumi kampung dia sendiri, diancam untuk ditangkap dan dibunuh. Sudah tentu akhirnya akan menjayakan baginda, mengalahkan pihak lawannya dan mengembalikannya ke negerinya sendiri. Nabi kita pergi ke Madinah 6 tahun, balik semula. Tak masuk. 7 masuk. 8 ambil balik Mekah. Tanah suci Mekah Al-Mukarramah diambil balik pada tahun yang ke-8 dengan mendapat kemenangan yang besar. Ini mukadimah dalam panjang dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Saya khulasahkan daripada tafsir yang anda baca ni, nama dia Al-Muharrar. Tafsir Muharrar ni belum, tidak ada terjemahan tuan-tuan. Cukuplah apa yang Abu Anas tolong baca kepada tuan-tuan ini memadai. Sebab saya pilih, boleh katakan kita tak baca harfian, tapi kita pilih semua maklumat yang jelas, yang penting anda sudah sampaikan kepada tuan-tuan melalui tafsir kita ini. Alhamdulillah. Baik. Maudu'atis surah, poin besar, tajuk besar dalam surah ini apa dia? Para pelajar tanda, tajuk besar dalam surah ini apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Yang pertama, at-tanwih bi sya'nil Quran. Yang pertama, at-tanwih bi sya'nil Quran, maknanya Allah Ta'ala memperingatkan kita tentang kedudukan Al-Quran. Al-Quran ini dia punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla.
Allah Ta'ala sebut tentang kejahatan, kebejatan, kezaliman Fir'aun dan kerusakan yang dibuatnya. Dan Allah janji untuk menyelamatkan golongan mangsa-mangsa Al-Muttahadin yang diseksa oleh Fir'aun begitu lama di kalangan Bani Israel akan diselamatkan. Yang ketiga, ini perbezaan tuan-tuan. Ingat tak? Kita dah lalu 3 surah yang berdekatan. Dalam surah Asy-Syu'ara, surah Asy-Syu'ara, Allah SWT sebut kepada kita kisah Nabi Musa dan Harun serta Fir'aun beserta dengan perlawanan dengan ahli sihir. Bagaimana Fir'aun tenggelam dalam laut serta ahli sihir dijatuhkan hukuman. Kisah dalam surah Asy-Syu'ara panjang sekali, dari ayat 10 hingga ayat 50. Panjang. Mari surah yang lepas, surah An-Naml, hanya ayat 7 hingga ayat 14 saja. Nabi Musa bermunajat di Tur Sena, bawa keluarga dia pada waktu malam yang begitu kesejukan. Kita mengatakan dalam surah An-Naml fokus dia kepada seorang suami dan bapa yang prihatin. Dan dalam surah ini panjang sekali. Tuan-tuan tengok dalam ayat yang kita baca ni, bermula daripada ayat 3 sampai ayat 40 lebih. Detail kisah Nabi Musa, zikru miladi Musa alaihissalam. Daripada kelahiran Nabi Musa. Nabi Musa dilahir, belum lahir lagi, pelakunya pembunuhan besar-besaran, sembelih anak laki-laki, dibiarkan anak perempuan. Tapi Nabi Musa, Allah jaga dia. Allah jaga dia. Allah nak tunjuk lemahnya Fir'aun, orang yang akan meruntuhkan kerajaan dia, dia bela dengan tangan dia. Dia jaga dalam rumah dia. Diberinya upah kepada ibu Musa sendiri membela anak dia. Subhanallah, ini benda ajaib berlaku apabila berdepan dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Barulah tuan-tuan jangan rasa anu pula cerita Nabi Musa. Kita kata dalam versi, dalam sudut lain, dalam part lain pula perbincangan kita ini. Tengok, saya sebut tadi Syu'ara cerita lain, nak surah An-Naml cerita dia keluarga. Yang ni bermula daripada kecil sampai dia bunuh Qibti, lari ke Madian dan diutai balik ke Mesir. Jadi agak panjang. Yang keempat, hadisul Qibti wal Israili. Dalam ayat ini Allah akan cerita kepada kita peristiwa yang berlaku di antara orang Qibti, kabilah Fir'aun dengan Bani Israel. Ia minta turun Nabi Musa. Ia menyebabkan Nabi Musa tampar kawan itu sampai mati. Maka Nabi Musa terpaksa berhijrah dari Mesir ke Madian. Jumpa dengan 2 gadis yang sedang nak bagi minum air. Akhirnya dia berkahwin dengan salah seorang daripada gadis tersebut dan bekerja di sana 8 tahun lebih. Kemudian dia keluar dari Madian, bawa balik isteri dia ke Mesir. Maka di sana bermula dia episod pelantikan Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa minta supaya Harun, adik-beradik dia, dilantik sama. Alhamdulillah. Isu yang kelima, tasliyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah ini Allah menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkara yang menimpanya, kerenah daripada kaumnya, dan menyatakan, menegaskan bahawa Quran ini dari sisi Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk memberi hidayah siapa yang dia sayang, tapi hidayah petunjuk, hidayah tu taufik biyadi. Hanya di bawah kuasa Allah. Dan yang keenam, kisah Qarun.
akibatnya dia ditenggelam oleh bumi. Di mana tempatnya masih wujud di Mesir, nama dia Tasik Qarun di negeri Fayum di Mesir. Yang ketujuh, diakhiri surah ini dengan al-amru bil ikhlas, al-amru bi ikhlas al-ibadati lillahi wahdah. Allah Ta'ala perintah supaya kita ikhlaskan amalan kita kepada Allah, jangan melakukan syirik, sebarang syirik. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah muqaddimah. Sekarang ni kita masuk kepada surah. Tengok Suratul Qasas, surah yang ke-28, diturunkan di Makkah, ayatnya 88 ayat, berada di juzuk yang ke-20. Kita mula dengan awal surah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia panggil huruf al-muqatta'ah. Dia sambung huruf ta, sin, mim. Sambung tulisan. Jangan ada orang pergi baca ta sama ya. Bunyi ta sama, nampak selalu orang tak mengaji. Ta, sin, mim. Kena baca satu-satu huruf. Huruf al-muqatta'ah yang dimulai beberapa surah dalam Quran dengan huruf yang tersebut. Ada 2 huruf, ada 3 huruf. Ada 4, kaf, ha, ya, ain, sad, 5. Jadi ada macam-macam. Allah Ta'ala yang maha berkuasa, dia turunkan nak menunjukkan lemahnya kita nak tiru Al-Quran. Baik, ayat yang kedua. Tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang memberi penjelasan yang sangat nyata. Tilkal ayat al-azimatul aliyatu. Demikianlah ayat-ayat yang agung, yang tinggi kedudukannya, yang jelas, yang nyata, yang menzahirkan perkara yang benar dan membatalkan segala perkara yang salah, yang batil. Dan Al-Quran dalamnya mengandungi segala perkara yang diperlukan oleh manusia untuk kehidupan dunia dan juga untuk akhirat. Itu dia panggil tilka ayatul kitabil mubin. Dalam tu sudah dijelaskan semua perkara. Tilka ay hadhihi, ini kitab. Al-kitab al-mubin maknanya al-wadihul jali, yang jelas, yang nyata. Dia menzahirkan segala perkara yang benar dan membatalkan segala perkara yang salah. Itu dipanggil ayat ketiga Al-Quran. Baik, anda tak urai balik di sini. Al-Quran kita sudah urai panjang dalam awal kita, zalikal kitabu la raiba fihi min rabbil alamin. Cuma dalam bab tulisan resam Osmani, para pelajar tengok dalam tafsir kita tu, Al-Kitab tak ada alif. Tilka ayatul kitab tidak ada alif. Dalam awal surah Baqarah, zalikal kitab, baca alif ada tapi tulisan tak ada. Ini dipanggil kitab. Ada pun satu lagi kitab, kitab amali. Maknanya catatan amalan, maka dia ada alif. Likulli ajalin kitab. Baca sama tapi yang sana ada tulisan alif, kaf, ta, alif, ba. Yang sini katabah. Cuma ada tulisan tanda baca panjang. Ini dia panggil resam Osmani. Berbezanya tulisan itu kerana berbezanya konten. Yang ni kitab, petunjuk, hidayah. Yang tu kitab, maknanya tulisan tentang perjalanan hidup manusia. Dipanggil takdir Allah SWT. Jelaslah kepada kita. Dah banyak kali dah anda ulang. Mudah-mudahan pelajar mendapat manfaat daripada ilmu ini. Ada juga ustazah tanya, kita apa yang menarik untuk bincang tentang tulisan ni? Nama dia, tulis pelajar yang boleh harap tolong bantu. Nama dia Unwanud Dalil fi Rasmit Tanzil. Unwanud Dalil
wasallam, sebahagian daripada kisah Nabi Musa dan Fir'aun dengan keterangan yang benar bagi orang-orang yang beriman. Allah tak kata aku baca semua kisah Musa, dan aku baca sebahagian. Tuan-tuan tengok nota di bawah 1292. Dari ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal Nabi Musa AS dengan Firaun dan kaumnya. Panjang ni, berapa siri kita akan cerita. Cuma untuk maklumat para pelajar, insya-Allah oleh kerana cerita ni berulang yang sama, ana akan baca laju sikit. Jadi kita kena murajaah lah surah-surah yang lain kan, insya-Allah. Tapi dalam tempat yang belum lagi kita hurai, insya-Allah kita panjangkan di situ supaya para pelajar yang mengikuti program tafsir dan tadabbur kita ni merasai kemanisannya. Kisah-kisah Al-Quran ni setiap kali berulang ada cerita baru yang kita tadabburkan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kepahaman yang baik untuk memahami isi kandungan kitabnya yang mulia. Baik, para pelajar sekalian, ayat ini Tuhan kata apa? Natlu alaika ay naqra'u wa naqussu alaika ya Muhammad sallallahu fi hadzal Quran min nabai Musa. Min di sini kata di para ulama min tab'idiyah, sebahagian daripada kisah Musa. Sebab kisah Musa ni akan berulang balik. Episod yang kita akan bincang ni banyakkan yang bertumpu bermula daripada Nabi Musa kecil lagi. Dan cerita Nabi Musa akhirnya bertemu dengan Fir'aun, dibelah oleh Fir'aun dengan benar yang tidak ada syak. Bagi orang yang beriman, mereka akan percaya dan mereka akan tadabbur, mengambil iktibar daripada apa yang berlaku. Banyak sekali iktibar yang kita akan kutip dalam faedah-faedah pengajian kita ini, insya-Allah. Tuan-tuan bersedia je untuk tanda, tulis, ulang kaji balik kan. Kita ada rakaman, boleh je ulang kaji balik. Ada orang kata lain tak kuat lah, macam-macam dia punya pengaduan. Kita ada usaha yang kedua, backup ni panggil dah, melalui rakaman kita. Kita rakam semula dan kita post balik di Facebook dan juga di YouTube. Mana bolehlah pelajar-pelajar ulang kaji balik. Mudah-mudahan kita dapat kepahaman, mendapat kemanisan iman, meningkatkan ketakwaan melalui tadabbur kita ini untuk nak melepaskan fardu ain kita. Allah Ta'ala turun Quran kepada kita, memang kita belajar Quran untuk menjadikan panduan hidup kita, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, tengok ayat yang keempat. Allah Ta'ala mula dengan memperkenalkan watak utama dalam isu ni. Siapa dia? Mendiang Fir'aun. Allah Ta'ala mula perkenal kepada kita Fir'aun, kemudian baru dia mula cerita Musa. Macam kita kat dia panggil satu sinopsis lah. Kisah yang kita akan bawa ni, watak utama dia Fir'aun. Siapa dia Fir'aun? Tengok ayat 4. Inna Fir'auna ala fil ard. Tuan-tuan tanda, letak nombor 1. Inna Fir'auna ala fil ard. Sesungguhnya Fir'aun telah berlaku zalim di bumi Mesir dengan melampaui batas. Tuhan perkenal kepada kita, Fir'aun tagha wa tajabbar wa takabbara fil ardi. Ini tanda watak Fir'aun. Yang pertama, tagha, dia panggil taghut, golongan yang melampaui batas. Sebab apa melampaui batas? Dia mengaku dia Tuhan. Apalagi batas yang lebih kuat pelanggaran daripada Fir'aun. Wa tajabbar, sombong, angkuh. Takabur di atas muka bumi. Allah, mana bumi di sini? Kata di para ulama tafsir, iaitulah bumi Mesir. Bukan semua bumi.
kita akan belajar bagaimana penjajah kita, kemudian dia pecahkan. Zaman kita ini pula hati-hati ahli-ahli politik yang bukan Islam, yang anti kepada Islam, yang sebahagian mereka memang pendaya Kristian, ada jawatannya, ada. Mereka ini melaga-lagakan umat Islam sendiri, kerana kita tengok perlawanan di antara sama kita dahsyat apabila berlaku sama-sama orang Islam. Patut kita sama Islam dalam isu kita bersama lah, tak akan bersama. Baik, yang ketiga, yastad'ifu ta'ifatan minhum. Fir'aun menindas sebuah di antaranya. Allah yasta'bid. Fir'aun memperhambakan Bani Israel, menghina mereka, menjadikan Bani Israel hamba abdi. Masya Allah. 3. Yang keempat, anda belajar yang keempat, yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Di antaranya penindasan kezaliman Fir'aun, membunuh anak laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Yang laki-laki dibunuh. Kenapa dibunuh? Sebab apa dibunuh? Laki-laki. Tanda tuan-tuan. Ukhtulifa, ulama tafsir berbeza huraian tentang sebab-sebab Fir'aun bunuh anak laki-laki. Ada kata dia tak mau ramaikan orang. Bila laki-laki tak ada, tinggal perempuan je. Perempuan ni tak boleh mengandung kalau tak ada laki-laki, kan? Itu tinggal perempuan. Itu satu analisa. Yang kedua, dia bimbang apabila laki-laki ni ramai nanti, mereka yang akan jadi tentera boleh lawan dia. Satu. Wakilah, ada juga pandangan mengatakan li'annal munajjimin, ahli nujum, tukang tilik di zaman Fir'aun, dia kata, bos Fir'aun, kerajaan Tuhan ini akan jatuh ke tangan seorang anak laki-laki dari Bani Israel. Fir'aun bila dengar nak jatuh, kata orang cabut kain dia. Orang Kelantan kata gila tambak Fir'aun. Macam mana kita nak buat? Oh, bunuh semua anak laki-laki Bani Israel, kerana di kalangan mereka akan lahir orang yang menjatuhkan kerajaan kita. Tengok, Allah Ta'ala hina ke Fir'aun, anak laki-laki lain dibunuh, anak laki-laki Musa yang akan menjatuhkan kerajaan dia bela. Nampak tuan-tuan betapa tingginya kuasa Allah Ta'ala. Bila kita tadabbur, kita nampak manusia ni lemah. Pandangan yang mengatakan munajjimin ini, Al-Syekh Al-Imam Ar-Razi, dia kata tak kuat. Dia punya ni hujah, kata nasihat daripada tukang tilik. Ibnu Katsir kata sebenarnya Al-Qibtu qad talaqqa, puak-puak Qibti telah mengetahui kerajaan Fir'aun akan hilang melalui seorang kanak-kanak Bani Israel. Daripada mana? Daripada kitab yang terdahulu. Daripada kitab dulu, min qauli Ibrahim Al-Khalil. Ketika Ibrahim Al-Khalil pergi ke Mesir, dia menceritakan bahawa kerajaan ini, kerajaan Fir'aun akan hilang di tangan seorang kanak-kanak Bani Israel. Itu penganalisa semasa. Syekh Muhammad Saleh dalam tafsir dia kata apa? Wala yab'ud. Kita tidak menolak kemungkinan tersebut. Boleh jadi dalam kitab dulu pun sudah disebut. Ahli nujum, penasihat Fir'aun juga menyebut, dua-duanya ada maklumat pada Fir'aun bahawa Bani Israel ini, anak Bani Israel akan jatuhkan kerajaan dia. Maka Fir'aun, orang panggil kebingungan, panik, maka diarahnya supaya bunuh kanak-kanak laki-laki Bani Israel. Waktu anda belajar dulu, guru kita di pondok, dia kata gila tambah Fir'aun. Sedap
menguasai jawatan, tiba-tiba hilang, mengamuk, macam-macam. Biarlah. Yang pentingnya gambaran untuk Fir'aun itu kita nampak. Hilang kuasa ni bukan satu benda yang kecil. Baik. Yang kelima, tengok dalam ayat. Innahu kana minal mufsidin. Allahu Akbar. Sesungguhnya dia adalah dari golongan yang berbuat kerusakan. Tengok nota di bawah. Yakni kaum Yahudi, Bani Israel yang mendatang dan tinggal di Mesir turun-temurun. Jadi buah-buah Bani Israel ni, buah-buah Yahudi, kan dia ni bukan duduk di Mesir, tapi dia datang ke Mesir. Buah-buah dia duduk di Bani Israel, duduk di Palestin. Jadi bagaimana cara Fir'aun yastat'ifu ta'ifatan minhum, melemahkan kumpulan mereka. Jadi dia biarkan anak perempuan, yang laki-laki dibunuh tadi sebab tahu tak? Anak perempuan kenapa dibiarkan? Yatrukunahum ahya'a lil khidmah. Yang pertamanya, ramalan yang mengatakan pembunuh yang meruntuhkan kerajaan Fir'aun, yang meruntuhkan kerajaan Fir'aun apa? Kan laki-laki, perempuan tak terlibat, jadi biarkan. Satu. Tujuan yang kedua, nak jadikan anak perempuan itu khadam kepada Fir'aun, geng-geng dia. Dia tak takut pada anak perempuan. Yang ketiga, katanya al-maqsad khabithan, ada niat jahat. Mereka akan memperkosakan anak-anak Fir'aun, anak-anak Bani Israel, dijadikan hamba, bukan setakat hamba khidmat, hamba seks kepada pengganas-pengganas di kalangan Fir'aun. Itu di antara punca kenapa mereka biarkan anak perempuan itu hidup. Baiklah para pelajar sekalian, lima watak Fir'aun yang telah diperkenalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah, sekarang ini kita dah kenal Fir'aun. Orang macam ni patut tak patut kita lawan? Jawabnya memang patut dilawan. Sebab dia jahat, dia angkuh, dia sombong, dia takabur. Maka Allah Ta'ala peringatkan bahawa perlawanan kita dengan Fir'aun akan binasa. Tengok ayat yang kelima. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immah wa naj'alahumul warithin. Wa nuridu an namunna. Jadi Fir'aun dah buat kerusakan atas muka bumi, macam-macam rusak dia buat. Maka Allah kata apa? Dan kami hendak berihsan dengan memberikan pertolongan kepada kaum yang tertindas di negeri itu. Siapa dia yang tertindas? Bani Israel. Sudah lama ditindas, sudah lama dihina, sudah lama diseksa oleh Fir'aun. Jadi sekarang ini sudah sampai masa Allah SWT nak beri pertolongan. Kemenangan melalui pimpinan Nabi Musa AS yang dibantu oleh Nabi Harun. Baik. Wa naj'alahum a'immah, dan hendak menjadikan mereka pemimpin-pemimpin. Jadi Nabi Bani Israel, Allah Ta'ala nak lantik mereka menjadi imam aifiddin, imam dalam sudut agama, wa qadatan fil khair, pemandu di dalam kebajikan. Ingatlah, maknanya dunia akhirat lah. Dalam agama pun mereka hebat, dalam pentadbiran juga mereka akan hebat. Kita jangan kata kita ni kadang-kadang bila tengok orang agama ni nak mentadbir, macam-macam perli dia dah. Mai pakai selipar je pun kaisar nak jadi pentadbir. Allahu Akbar. Kita tak tahu yang duk kunci enda tu, yang kasut selak tu, ni SPRM duk cari. Kita jangan lekehkan orang. Jangan duk perlekehkan orang. Mentang-mentang golongan Fir'aun ni lemah, golongan Nabi Musa ni lemah, yastat'ifu, nak jadi pemimpin lah. Tengok Allah kata, wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul
dan kami hendak jadikan mereka Bani Israel orang-orang yang mewarisi takhta, kerajaan, kekayaan apa yang dimiliki oleh Fir'aun dan kaumnya. Allahu Akbar. Tengok nota di bawah. Yakni mereka kemudiannya dengan pimpinan Nabi Musa AS telah diselamatkan Allah dari Fir'aun dan kaumnya. Baiklah para pelajar sekalian, ayat yang terakhir yang kita nak baca dalam siri ini, itu janji Allah Ta'ala. Kalau bahasa kita dipanggil garis panduan cerita kita ni, kalau sesuai, kita kata ini manifesto lah. Maknanya benda yang akan berlaku pada Nabi Musa ini. Tapi bukan senang nak dapat kemenangan. Berlawan dengan Musa dulu, bertembung dengan Fir'aun. Nabi Musa terpaksa kena berlawan dengan Fir'aun yang angkuh, yang sombong, yang berat, yang takabur itu. Baiklah ayat yang terakhir dalam sini ni. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa haman wa nuriya fir'auna wa haman wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun. Dan kami hendak memberi mereka kedudukan yang kukuh di negeri itu. Mana setelah Nabi Israel, Fir'aun tenggelam dalam laut, Bani Israel ambil balik negara ini dengan kerajaan yang kukuh. Sebab apa kukuh? Penentang-penentang dia semua sudah mati. Kalau ada penentang lagi berlawan, mati semua. Satu, serta hendak memberi Fir'aun dan Haman. Siapa dia Haman ni? Menteri Keuangan Fir'aun, Menteri Ekonomi Fir'aun. Itu dia panggil Haman. Watak ni baru timbul kan. Dua kisah, dua surah dah kita lalu tak jumpa Haman. Ini baru jumpa. Kita nak apa ni, Haman nak tunjuk kepada Fir'aun dan Haman, semuanya sombong belaka tu. Bersama-sama tentera mereka melihat berlakunya apa yang mereka bimbangkan dari golongan yang tertindas itu. Yang dia bimbang, dia takut, dia cemas sampai bunuh habis anak-anak laki-laki ni. Kamu akan tengok kesannya sendiri. Tengok nota di bawah 1296. Fir'aun pernah mendapat alamat dalam mimpinya bahawa ia akan kehilangan kerajaannya disebabkan seorang kanak-kanak laki-laki yang baru lahir dari kalangan Bani Israel. Tadilah Fir'aun mimpi, munajim, ahli nujum bagi tahu, ataupun mereka dengar daripada alur kitab yang terdahulu. Mungkin Fir'aun sendiri mendapat alamat juga. Kerana itulah ia bertindak membunuh anak-anak laki-laki yang baru lahir dalam kalangan mereka. Dan ayat ini Allah Ta'ala menegaskan bahawa kesudahannya akan berlakulah apa yang dibimbangkan oleh Fir'aun dan kaumnya. Takut setara mana pun, kamu tak boleh apa? Tak boleh nak mengatasi kehendak Allah. Allah nak Nabi Musa menang, menanglah dia. Kamu nak apa ni? Nak bunuhlah, nak sekap. Kalau dah tak jadi, tak jadilah. Ini kita belajar ilmu kuasa Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang bermati-matian, beria-ria sangat nak jawatan, tak dapat. Berpuluh tahun berjuang, tak dapat. Ada orang yang tanpa sangka-sangka, nah, tiba-tiba je boleh jawatan. Tak kira lah berapa hari, yang penting sampai ke kemuncak yang dia pun tak sangka dia boleh jadi ketua negara contohnya. Alhamdulillah. Ini kuasa Allah Azza wa Jalla. Fir'aun tak sangka kerajaan dia tumbang daripada dengan melalui seorang kanak-kanak yang dia bela di rumahnya sendiri. Baik, untuk meringkaskan masa, kita ambil beberapa faedah pengajaran daripada ayat yang kita baca ini. Yang pertama, tuan-tuan tanda pelajar, inna fir'auna ala fil ard. Allah gambarkan watak Fir'aun. Inna fir'auna ala fil ard. Fir'aun sombong dia. Jadi kata di ulama tadabbur, ini pentingnya tadabbur. Mana-mana orang yang sifat sombong, angkuh, takabur, cakap besar, maka ini dipanggil spesies perangai Fir'aun. Na'udzubillah.
fil qissah. Kisah kali ini pelik. Allah Ta'ala mula dengan buat satu gambaran apa yang akan terjadi dalam kisah yang kita akan baca panjang ini. Nabi Musa lemah, Fir'aun sombong, tetapi akhir kesudahan orang sombong, mereka akan hina. Ayat ini memberi peringatan kepada Jababirah, Al-Jababirah, penguasa-penguasa yang sombong atas dunia ini, mereka juga akan hilang kuasa. Banyak dah kita dengar, kuasa besar dunia, siapa dia? Amerika dengan Rusia. Rusia akhir sekali, Soviet pecah. Amerika duduk di Afghanistan contohnya. Sekali mari geng-geng yang pakai kain sarung, pakai seluar, pakai serban besar ni, dia boleh halau. Tak kira lah apa yang terjadi. Politik dunia ni kita tak jaga. Tapi kita boleh gambarkan dunia ni akan berubah. Tidak satu, tidak begini akan terjadi. Cuma bagi kita umat Islam, kita kena sentiasa berdoa, biarlah Allah Ta'ala ubah kepada lebih baik. Sekarang ni baik, aman. Kita nak lebih baik, lebih aman. Kepentingan Islam lebih terjaga, insya-Allah. Doa. Jangan banyak duduk bercakap yang tak ada baik, tak ada faedah. Baik. Yang ketiga, inna fir'auna 'ala fil ard, al-'ulu fil ard. Orang sombong atas muka bumi ni, biasanya mereka ini minal mufsidin, orang yang banyak buat kerusakan di bumi. Dia rusak ni banyak macam jenis, tuan-tuan. Ada kerusakan melakukan syirik, itu rusak dari sudut akidah. Ada kerusakan tak boleh orang sekat orang daripada beriman, daripada solat. Ada kerusakan dari sudut ekonomi. Ada kerusakan dari sudut ketenteraan dan macam-macam mufsidin di atas dunia. Maka lawan dia, orang beriman dalam bersifat tawadhu kepada kebenaran, bersifat aman, damai. Kalau Fir'aun mufsidin, kita kena jadi muslihin. Lawan pada mufsid, muslih. Pasal itulah para pendakwah, pejuang-pejuang umat Islam ni kena letak agenda kita al-islah, membaik pulih kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh orang. Jadi baik pulih itu bermula daripada mana? Bermula daripada akidahnya, ibadahnya dan seterusnya kepada muamalah. Yang keempat, tengok ayat Allah janji kepada Bani Israel. Tuhan kata apa? Ayat 5, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh. Kami nak beri kepada orang yang lemah kuasa. Kata ulama tadabbur, kata umat Islam ini lemah setara mana? Ditindas dan dihina, jangan berhenti berusaha. Jangan berhenti berusaha. La yaksan, jangan malas daripada mencari, menuntut kebenaran. Jangan putus asa. Sebab berapa ramai orang yang lemah zaman dulu telah diberi kekuasaan oleh Allah Azza wa Jalla akhir. Kita kena letak kita umat Islam ni yang lemah, pandai makan je bobok ni dah. Pandai lah. Bila Allah nak tukar, nak bagi kuasa, boleh je naik. Baik. Yang kelima, dalam ayat ini juga Allah Ta'ala izhar annal ulul haq lillah. Kemenangan, ketinggian tu Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang beriman yang patuh pada Allah, mereka juga akan diangkat darjah oleh Allah Azza wa Jalla. Darjah ni tuan-tuan, bukan kata beri jawatan saja. Anda nak perhati tengok, ada orang bila dapat jawatan, memang mereka berhak, betul-betul mereka buat yang terbaik. Ada orang yang Allah angkat dia bagi jawatan untuk apa? Untuk ditonjolkan kelemahan dia. Ada juga berlaku. Bila dia naik, kita pun nampak, oh, dulu aku duk dengar dia bercakap integriti, integrasi, terus macam-macam. Sekali Tuhan bagi dia berkuasa, nampak kepincangan yang berlaku. Peluang-peluang yang ada mereka gunakan untuk memperkasakan bangsa dia ataupun agama. Nampak? Jadi kita kena belajar ilmu. Setiap Allah Ta'ala angkat satu orang itu, Allah nak sama ada, Allah nak bagi darjat kepada dia.
atau Allah nak memperlihatkan bahawa orang ni bercakap berdegar-degar, tapi sekali dia boleh kedudukan, kita nampak apa sebenar agenda di sebalik kepala yang ada itu. Ingat baik. Maka yang kelima ini, Allah Ta'ala ajar kepada kita al-ulu, ketinggian itu di sisi Allah Ta'ala, dan orang-orang yang beriman yang bersikap telus, maka mereka akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, yang keenam, Allah Ta'ala sebut di awal surah ini, kitab tadi apa? Tilka ayatul kitab. Kitab di sini dengan mana anna hadzal Quran maktub. Quran ini ditulis. Kata di para ulama, anna kitabatal Quran mutahaqqiqatun. Penulisan Al-Quran itu melalui tiga tempat. Yang pertama, di Lauhil Mahfuz sudah tertulis Al-Quran. Karena itulah malam Lailatul Qadar itu diturunkan Quran ke langit dunia. Dari langit dunia, malaikat Jibril turunkan kepada Nabi dalam masa 22 tahun. Satu. Yang kedua, wa fi suhufil malaikah. Tulisan yang kedua Quran di tangan, lembaran yang ada di tangan malaikat. Malaikat yang bawa turun. Dia baca, dia turun. Yang ketiga, fil masahif baina aidina, Quran yang ditulis dalam mushaf yang ada depan kita gitu. Daripada dikumpulkan Quran zaman Sayyidina Abu Bakar, kemudian diselaraskan zaman Sayyidina Osman, maka Quran itu ada tiga tempat tulisannya. Alhamdulillah. Kita pindah kepada yang ketujuh. Yang ketujuh, natlu alaika min naba'i Musa wa Bil'am. Kami baca kepada kamu cerita Nabi Musa dan Fir'aun. Jawab dianya, kalau kita nak tahu kisah benar umat-umat yang terdahulu, bacalah Al-Quran. Yang lain-lain itu masuk cerita macam-macam, tambahan daripada Israiliyat. Cerita Israiliyat lah, cerita tu cerita ni, macam-macam ada. Tapi yang disebut Allah dalam Quran itulah yang benar, yang jelas, nyata. Yang ke-8, Allah gambar wa ja'ala ahlaha syi'a. Kan? Ahlaha, Allah Ta'ala jadikan penduduk ahli Mesir. Maka di sini kata di para ulama, Bani Israel hum min ahli Misra. Bani Israel sudah jadi ahli Mesir, sedangkan mereka bukan orang Mesir, orang Syam. Maka satu kaedah yang dibuat oleh ulama, anna man sakana ardan wa aqama fiha, mana-mana orang yang tinggal di negeri itu, tinggal di situ, maka akhirnya dia nisbahkan kepada penduduk itu. Cuma ulama berbeza, berapa tahun nak boleh jadi penduduk itu, berapa tahun. Ada kata 4 tahun, ada kata lebih, barulah boleh nisbah. Contohlah kita kata, saya duduk di Madinah beberapa tahun, boleh tak saya nisbahkan saya ni Madani? Jadi kena tengok dia punya status. Masa zaman kita ni payah sikit lah, kena ada kerakyatan, kena ada apa ni, kena ada dapat IC, kena cerita lain-lain. Yang pentingnya, jadi Allah kata ahlah, sedangkan Bani Israel bukan orang Mesir, orang Syam, tapi oleh kerana mereka duduk di sini, beranak pinak di sini, berjujur di sini, maka mereka dianggap sebagai penduduk keluarga Mesir. Alhamdulillah. Yang ke-9, wa ja'ala ahla syi'a. Tadi saya dah sebut awal tadi, Fir'aun menjadikan memecahkan kesatuan penduduk Mesir, tafriq. Maka kata orang, farik tasud, pecah, kita boleh menguasai. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita kena muhasabahlah buat kita. Kita umat Islam di negara kita, negara tercinta ini, yang baru je sambut merdeka ni, kena muhasabah, adakah kita nak orang lain, tak kira lah bangsa apa, yang bukan Islam menguasai kita ataupun tidak. Hati-hati tuan-tuan. Kadang-kadang anda tengok ada orang ni melampau-lampau sayang kepada orang lain. Kita bukan nak ajak orang kepada asabiyah, itu dilarang, tapi kita kena ingat dari sudut agama kita. Kita ta'assub pada agama tak apa, nak ta'assub pada bangsa itu tidak boleh. Jadi kita kena ingat, jangan sampai orang pecah-pecahkan kita. Hari-hari RBA dia panggil ni, duduk hasut orang umat Islam ni supaya berpecah, berpala, berkatok, kata orang Kelantan dah, bertanyih sana sini, kita akan jadi lemah. Akhirnya farik tasud,
menguasai. Belajar kita daripada Fir'aun, jangan bermudah-mudah. Baiklah para yang terakhir, yang ke-10 dah kita kan. Yang terakhir, an-nasu arba'atu aqsam. Manusia atas dunia ni ada 4 kategori. Ni kita ambil ni. Yang pertama, yuriduna al-'ulu 'ala an-nas. Mereka ni nak menguasai manusia. Tak kira apa cara pun, asalkan kita boleh berkuasa. Ini kumpulan penguasa-penguasa, pembesar-pembesar dunia, macam Fir'aun dan geng-geng dia, apa saja boleh menyelamatkan kerajaan dia, dia akan buat. Sembelih anak hidup-hidup, sembelih anak laki-laki, cukup. Maka yang kedua, alladzina yuriduna al-fasad bila 'ulu. Dia nak buat kerusakan atas dunia ni, tapi mereka bukan nak kuasa. Siapa dia? Kasurraq, macam perompok-perompok, penagih-penagih dadah, pengedar dadah dan sebagainya. Buat jahat ni, dia bukan dia tak ada sibuk nak jadi jawatan. Dia tak berebut kerusi, tak ada pokok dia pergi berebut nak jawatan lah. Yang dia berebutnya nak jadi toke, nak jadi toke dadah, nak jadi perompok, pencuri. Dia ni tak berebut kuasa, tapi dia menggunakan kepakarannya dia untuk menguasai bidang dia nak. 2. Yang ketiga, yuriduna al-'uluwa bila fasad. Orang yang nak kedudukan tanpa buat kerusakan. Siapa dia ni? Kallazina 'indahum din yuriduna an ya'lu bihi 'ala ghairihim minan nas. Orang ahli-ahli agama yang nak menguasai kedudukan, tapi dia tak buat kerusakan, nak menguasai dia. Timbullah ni. Semalam mana ada orang hantar video. Saya ni jarang boleh tengok juga video ni. Ni buat makrifat. Makrifat ke maklifat ke tak kira lah. Buat ni, sampai dia kata kita nak belajar ni kena guru yang mursyid, yang mutlak. Boleh belajar. Jangan pergi belajar dengan ustaz tu. Dia ni tidak mursyid, tidak mutlak, sebab dia takut bila orang pergi belajar dengan orang lain, tahulah dia punya ajaran sesat dia tu. Ajaran kita tak sekat pelajar kita pergi belajar dengan guru lain. Cuma kita bagi guide, garis lain, garis panduan, supaya nak berguru, tengok siapa sumber pengajaran dia. Kalau dia main mimpi, dia main cerita karut Israeli ada palsunya, hati-hati tuan-tuan. Tapi geng-geng ajaran sesat lah, dia kontrol. Jangan belajar dengan orang lain. Dia tidak mursyid. Ini banyak soalan jemaah tanya ni, guru apa dia panggil. Yang lain-lain tak boleh tu, dia tak faham. Maka kumpulan yang ketiga ni, yuridul 'ulu bila fasad. Nak menguasai tapi dia bukan kerusakan dari sudut kainak awak, tidak, tapi rusak dari sudut akidah dan pemikiran. Ini lagi dasar. Yang keempat, manusia ahlul jannah la yurida 'uluwan fil ardi wala fasada. Orang-orang pendamba syurga, mereka ni bukan nak kuasa, bukan buat jahat, tapi mereka nak islah manusia. Mudah-mudahan kita masuk dalam kumpulan yang keempat ini. Kerja kitanya nak mengislahkan manusia, nak mendamaikan manusia, nak ajak manusia kepada tauhid, ajak manusia kepada sunnah Nabi SAW, ajak manusia memahami Al-Quran dan beramal dengan apa yang kita belajar. Itu tugas kita. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita semua termasuk di kalangan golongan yang keempat. Kita bukan nak kuasa, kita bukan nak buat kerusakan, tapi kita nak islah, nak mendamaikan manusia, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita sambung lagi siri yang akan datang. Bermulanya episod Nabi Musa dikandung oleh mak dia. Mak dia mengandung dalam keadaan ketakutan. Apa jadi kepada kandungan ibu Musa? Kita tengok dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.